pahala daripada segala bencana, daripada segala wabak, dan berikan kepada kita husnul khatimah di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi insyaAllah seperti biasa kita akan masuk ini, yakni seorang keluar daripada rumahnya dengan niat untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, untuk memberikan nafkah kepada ahli keluarganya, dan untuk membantu orang miskin. Misalan kalau dia mendapatkan kelebihan daripada pekerjaannya ataupun perniagaannya, maka apabila seorang itu ada niat ini seperti ini, maka keluarnya daripada rumahnya adalah fi sabilillah. Ini seperti mana yang ini kita membicarakan. Jadi sekarang ini insya-Allah ini kita akan meneruskan kepada yang seterusnya, yang mana kita masih berada pada muka surat 144. Jadi macam mana kita baca? Penulis ini mengatakan, kemudian hendaklah maka jika si peniaga atau si pekerja itu telah niat dengan perniagaannya dan atau pekerjaannya untuk membantu kaum muslimin dan mempermudahkan sampai kepada perkara-perkara yang sedang dihadapinya dan yang sedang diusahakannya, tentulah semua itu tidak akan kosong daripada memperoleh pahala. Ini juga kita telah membicarakan minggu yang lepas. Meskipun apa yang diberikannya itu ada gantiannya atas ini Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pengajian hari ini kita akan bermula di sini. Maka beliau mengatakan, maka jika si peniaga ataupun si pekerja itu telah berniat dengan perniagaannya, orang yang berniaga jangan sampai lupakan solat. Ini yang pengajian kita hari ini. Orang yang berniaga jangan sampai lupakan solat. Adalah sangat penting sekali dan pasti diperhatikan bahawa kaum peniaga dan para industrialis, yakni maksud industrialis di sini, yakni mereka-mereka yang bekerja di kilang, yakni misalan, ataupun mereka-mereka yang mempunyai skill, ataupun mereka yang mempunyai skill, dan bahasa Arab kita panggil ashabu hirfah, daripada perkara yang dapat membangunkan masyarakat, dapat ini memberikan manfaat ini kepada ini yang lain. Jangan sampai kerana kesibukannya dalam pekerjaannya sampai terlanjur meninggalkan salat yang wajib. Maka di sini sekali lagi saya nak ingatkan, ada perkara yang mana ulama kita menamakannya sebagai al-jami'ul mushtarak. Al-jami'ul mushtarak. Perkara ini sangat penting sekali. Apa maksud ini jami'ul mushtarak? Maksudnya semua yang umat Islam, dan kita membicarakan tentang yang sudah balik, mukallaf. Semua yang umat Islam diwajibkan melakukan perkara ini. Ini yang kita maksudkan dengan jami'ul mushtarak. Maksudnya tak kira sama ada seorang Perdana Menteri ke ataupun sapu jalan. Seorang ini sapu jalan ataupun seorang Perdana Menteri ataupun seorang peniaga ataupun seorang yang seperti mana kita mengatakan bekerja ataupun yang ada skill, dan yang sama kita tidak boleh melepaskan al-jami' mushtarak, yakni perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka diwajibkan yakni kita melaksanakannya walaupun apa sahaja keadaan Allah meletakkan kita di dalamnya, sama ada kita bekerja ataupun tidak, sama ada kita belajar ke kita yakni berniaga. Maka ini semalah satu kewajipan yang diwajibkan atas semua lapisan masyarakat. Sama juga misalan sebagai haramnya menipu. Yakni penipuan diharamkan atas orang yang berniaga dan juga orang yang tidak berniaga. Diharamkan atas orang yang bekerja dan juga diharamkan atas orang yang tidak bekerja. Yakni ini kita memanggilnya sebagai al-jami' mushtarak, dan sebenarnya banyak lagi. Yakni kita ada seperti puasa di bulan Ramadan, kita ada berkenaan ini dengan berlaku ini keadilan dan menunjukkan ini akhlak yang baik dan sebagainya. Ini semua dikirakan sebagai al-jami' ini mushtarak. Maka penulis ini mengatakan adalah sangat penting sekali dan pasti diperhatikan bahawa kaum peniaga dan para industrialis jangan sampai kerana kesibukannya dalam pekerjaannya sampai terlanjur meninggalkan solat-solat yang wajib atau terlewat menunaikannya di luar waktunya. Jadi sambil kita menjalankan tanggungjawab kita sebagai pekerja ataupun peniaga, maka wajib ini kita menjaga jami' al-mushtarak supaya ini kita dapat melaksanakannya. Kalau kita tidak melaksanakannya, maka ini yang akan menyebabkan ini masalah. Juga ini dia akan memberikan kesan kepada perniagaan kita dan juga kesan ini kepada pekerjaan kita. Yakni maksudnya apabila kita melakukan dosa dalam kita menjalankan pekerjaan ataupun perniagaan, maka Allah Subhanahu Wa Taala boleh menarik barakah daripada pekerjaan kita ataupun daripada perniagaan kita. Ataupun ditunaikannya dengan tergesa-gesa, ataupun ditunaikannya dengan
dengan tergesa-gesa. Yang ini maksudnya di sini adalah satu orang ini apabila menunaikan salat dengan tergesa-gesa, yang ini maksudnya dia masuk ini ke dalam salat dalam keadaan yang dia tidak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali, disebabkan yang ini pemikirannya hanya yang ini menumpukan tentang yang ini pekerjaannya ataupun yang ini perniagaannya. Maka dia masuk ini ke dalam salat dengan hati yang tidak tenang. Maka ini semua perkara yang Imam Al-Haddad akan kewajipan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam menunaikan al-jami' mushtarak, yakni dalam menunaikan perkara ini yang diwajibkan atas semua. Perkara ini yang kedua, dia mengingatkan kepada kita untuk memikirkan supaya kita dapat memperbaiki solat ni. Bukan saja setakat ini kita menunaikannya, tetapi bagaimana apabila kita berada dalam pekerjaan kita ataupun dalam perniagaan kita, maka wajib ini bagi kita mementingkan bahagian dalam menunaikan salat. Jadi kalau kita nak menunaikan salat, maka bagaimana kita nak memastikan kita dapat menunaikannya dengan yang terbaik. Bukan yang ini setakat ini kita menunaikan secara zahir, tetapi juga ini bagaimana kita nak memastikan apabila masuknya waktu salat, dapat ini kita melaksanakan salat ini dengan baik, dapat kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam salat, dapat ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam salat, dapat ini kita merenungkan bacaan-bacaan kita di dalam salat, dan zikir-zikir harian kita misalnya yang kita melakukan di dalam salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah, dan Allah memudahkan insya-Allah ini segala urusan kita di dunia dan juga urusan kita ini di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan hal ini selalu berlaku pada setengah-setengah orang yang ingin segera kembali kepada perniagaannya atau pekerjaannya yang ditinggalkan baru sebentar sebelum salat itu. Kita ada hadis Nabi SAW, dan ini juga disebutkan oleh Al-Imam Razali ini misalan. Beliau apabila membicarakan tentang salat, dia mengatakan tidaklah seorang itu mendapatkan manfaat daripada salatnya kecuali berapa bahagian yang dia dapat ingat kepada Allah di dalamnya. Yang ini maksudnya, kalau kita melakukan salat ini misalan, kita lakukan salat daripada takbir sampai salam, letaklah 5 minit misalan. Berapa lama dalam solat kita yang kita ingat kepada Allah? Ini soalan kita. Kita boleh test kita punya diri. Yang ni misalan tadi kita melakukan solat, kita baca Fatihah, kita baca surah misalan, kita lakukan rukuk, kita baca tasbih dalam rukuk, kita baca tasbih dalam sujud dan i'tidal dan sebagainya. Jadi selama 5 minit ini berapa lama yang kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi misalan satu orang kalau mengatakan misalan dalam masa 5 minit saya ingat kepada Allah 1 minit misalan. Saya ingat kepada Allah 1 minit. Macam sekejap-sekejap. Kadang-kadang ini bila kita sedang baca Fatihah mungkin kita ingat kepada Allah. Sebelah situ kita terlepas, kita ingat benda lain. Lepas itu bila kita rukuk kita kembali ingat kepada Allah. Lepas itu ini kita terlepas fikiran dan sebagainya. Kadang-kadang ini berlaku seperti ini. Jadi kalau kita kumpulkan bahagian-bahagian yang di dalamnya kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini adalah bahagian-bahagian yang kita mendapatkan manfaat daripada solat kita. Dan hadis Nabi SAW ini mengatakan ada orang masuk ke dalam solat, maka dia tidak mendapatkan apa-apa kesan daripada solatnya. Apa sebabnya? Sebab di dalam solatnya dia tidak ingat ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi solat seperti mana kita sentiasa mengatakan, kita ada aspek ini zahir dan kita ada aspek batin. Tadi Al-Imam Al-Haddad membicarakan tentang penting kita sempurnakan rukuk dan sujud. Ini adalah aspek zahir, yakni dengan kita mempelajari tentang hukum ahkam, tentang wajibnya tumakninah dalam rukuk, wajibnya tumakninah dalam sujud, syarat-syarat bagi sahnya rukuk, syarat-syarat bagi sahnya sujud, ini wajib kita mempelajarinya. Tetapi dalam masa yang sama juga, bagaimana kita nak memastikan kebatinan kita, maksudnya bila kita takbir sampai kita salam, bagaimana kita dapat menghidupkan zikrullah di dalam salat kita. Maka ini adalah aspek kebatinan yang juga mempelajarinya adalah wajib, dan mengamalkannya juga adalah sesuatu perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang bagaimana kita nak fikirkan sekarang kita sedang bekerja, kita sedang berniaga. Bagaimana kita nak usahakan solat kita dalam keadaan pekerjaan kita dan juga dalam keadaan perniagaan kita. Maka ini memerlukan kita nak kena ada sedikit planning. Kita nak kena, kalau zaman sekarang kita gunakan perkataan planning, kita nak kena lihat kepada keadaan kita. Bagaimana keadaan kita bila kita melakukan solat di tempat kerja kita ataupun di tempat perniagaan kita. Bagaimana kita nak usahakan atas
atas solat. Dan Al-Imam Al-Haddad mengatakan ramai orang terlepas pandang kat sini. Dia setakat nak melakukan solat disebabkan pemikirannya sibuk dengan perniagaannya ataupun dengan pekerjaannya. Maka janganlah kita ditipu oleh syaitan di sini. Maka kerja kita adalah penting, perniagaan kita adalah penting, solat juga perkara ini yang penting dalam Islam. Ini termasuk perkara yang sangat terlarang dalam agama. Bahkan yang ditegaskan lagi oleh agama agar dia tidak melewatkan solat itu dari awal waktu dan dari dikerjakan dalam berjemaah. Yani kalau sekiranya seseorang itu mampu misalan melakukan solat ini dalam keadaan ini berjemaah, maka itu adalah tentu sekali seperti mana kita mempelajari adalah perkara ini yang lebih afdal, dan kita cuba usaha